Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Sahila Binti Zalani dan nombor mesej saya adalah 14 DPM 21F1031. Saya adalah sebagai manager di PMM TV Channel. Saya Nur Anatika binti Samsunaha. Nombor mesej saya ialah 14 DPM 21F1053. Saya sebagai panel di sini. Nama saya Lena Adira Abizat Buat. Nama matrik saya 14 DPM 21F1059 dan saya juga panel yang dijemput pada hari ini. Saya merupakan panel yang pertama. Nama saya Chua Hong Yun dan nombor matrik saya 14 DPM 21F1014. Kehadiran saya pada hari ini adalah untuk mendengar ulasan mengenai moral development iaitu teori Lawrence Kober, dan saya juga telah menjemput 3 orang panel yang berbakat dan mereka akan memberi ulasan yang lebih mendalam mengenai moral development ini. Moral development terdapat 3 level dan juga 6 stage di mana ia menerangkan kehidupan kita secara peringkat demi peringkat. Okey, di sini kita akan mula mendengarkan apa itu moral development oleh panel-panel kita. Sebelum kita beralih kepada level dan juga stage moral development ini, kita perlu memahami dulu apa itu definition of moral development. Bolehkah panel Ani memberikan sedikit penerangan apa itu definition of moral development? Moral development ini merupakan pembangunan akhlak yang memberi tumpuan kepada kemunculan perubahan dan pemahaman akhlak dari peringkat bayi hingga dewasa. Moral ini berkembang sepanjang hayat dan dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkah laku seseorang individu apabila berhadapan dengan isu moral melalui tempoh perkembangan fizikal yang berbeza. Di sini, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengajar anak-anak mereka agar dapat membezakan antara perkara yang betul dan yang salah. Seterusnya, selepas kita memahami apa itu definition of moral development, kita akan beralih semula kepada level 1, stage 1 juga stage 2. Bolehkah panel Chua memberikan sedikit penerangan mengenai level 1, stage 1 dan juga stage 2, kerana penonton-penonton kita di sini sangat ingin belajar mengenai moral development ini. Boleh. Tahap konvensional merupakan satu tahap yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Korsberg. Dalam tahap ini, ada 2 peringkat. Peringkat pertama ialah orientasi kepatuhan dan hukuman. Peringkat kedua ialah orientasi ganjaran peribadi. Pada tahap ini, pelakuan dia akan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman yang akan diterima akibat pelakuan tersebut. Peringkat 1 dalam tahap 1 ialah orientasi kepatuhan dan hukuman. Peringkat ini dia berdasarkan konsep hukuman. Kanak-kanak itu dipercaya bahawa jika akibat sesuatu tindakan adalah hukuman, maka tindakan itu adalah salah. Contohnya, mereka tahu tidak boleh meniru dalam ujian kerana pelakuan ini dia akan dimarahi oleh cikgu atau ibu bapa jika ditangkap. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peringkat 2 dalam tahap 1. Peringkat kedua dalam tahap 1 ialah orientasi ganjaran peribadi. Pada peringkat ini, mereka lebih menumpukan kepada kehendak dan perasaan sendiri. Mereka fokus untuk mendapatkan insentif sebagai pertukaran untuk melakukan sesuatu tindakan atau aktiviti. Contohnya, Ali dia berusaha bekerja dan menjual produk dia kepada customer untuk mendapatkan komisen yang lumayan atau banyak. Seterusnya, kita akan beralih kepada level 2, stage 3 dan juga stage 4 yang berkenaan dengan konvensional. Bolehkah panel Ani memberikan sedikit penerangan mengenai konvensional? Sebab kalau kita baca dalam buku maksud konvensional dan sebagainya ini, kita mungkin agak kurang faham. Tapi jika panel-panel kita ini memberikan penerangan, mungkin saya dan juga penonton akan mudah faham. Bolehkah? Okey, pada tahap kedua ini adalah tahap konvensional. Pada tahap ini terdapat 2 peringkat iaitu peringkat ketiga dan peringkat keempat. Tahap ini, seseorang baru nak menilai adakah perbuatan itu baik atau buruk. Seseorang itu juga akan lebih mempercayai orang sekelilingnya dan mudah terpengaruh, terutamanya dalam kalangan masyarakat dan rakan sebaya. Pada peringkat ketiga, ia berkenaan dengan interpersonal. Interpersonal adalah salah satu tingkah laku yang didorong oleh kelulusan sosial untuk membangunkan perhubungan yang baik. Maksudnya di sini, apabila seseorang itu mahu menjadi individu yang baik, dia akan mencari cara untuk menjadi individu yang baik di mata dia dan di mata orang lain. Saya agak kurang faham panel Ani berkenaan dengan stage 3 tersebut. Bolehkah panel Ani memberikan satu contoh yang lebih mudah untuk difahami oleh saya dan juga penonton yang lain? Okey, sebagai contoh, seseorang kanak-kanak memberikan makan tengah harinya kepada pengemis di tepi jalan kerana dia berfikiran perbuatan itu adalah satu tindakan yang baik, dan jika orang lain melihat perbuatan tersebut, orang akan menilai dia seorang yang baik.
Okey, pada peringkat keempat pula, kita dapat lihat dari segi penghormatan seseorang individu itu kepada undang-undang yang sedia ada. Tumpuannya adalah untuk mengekalkan undang-undang dan ketenteraman dengan mematuhi peraturan, melakukan kewajipan seseorang dan menghormati pihak berkuasa. Baiklah, kita sudah pun pergi kepada level 1 dan juga level 2. Tetapi ingat, kita masih belum habis. Kita masih ada level terakhir iaitu level 3, stage 5 dan juga stage 6 yang akan dibahaskan oleh panel kita. Lina, bolehkah tolong bahaskan sedikit? Okey, level yang ketiga, tahap moral yang paling tinggi dalam perkembangan moral Colbert. Pada tahap ini, individu pula meneroka pilihan memilih alternatif lain dan penaklukan moral. Mereka mula mempunyai kod moral dan etika yang terdiri. Okey, seterusnya adalah peringkat yang kelima. Peringkat kelima ialah etik kontrak, sosial dan hak individu. Pada peringkat ini, persoalan seperti hak individu, maruah, keadilan, persetujuan serta tanggungjawab bersama menjadi isu yang dititik beratkan. Jadi, tingkah laku moral adalah berteraskan kepada kepentingan sosial. Pada peringkat ini, menghormati undang-undang, bahawa undang-undang perlu diubah sesuai untuk kesejahteraan umat atau manusia. Last sekali, peringkat yang keenam ialah etika prinsip sejagat. Pada peringkat ini menunjukkan ciri-ciri tingkah laku moral berasaskan kesedaran kendiri yang meletakkan nyawa manusia, keadilan dan maruah pada peringkat tertinggi. Colbert menyatakan bahawa individu pada peringkat ini melanggar undang-undang bukan kerana tidak menghormatinya tetapi disebabkan oleh rasa tanggungjawab dari segi prinsip etika dan hak-hak kemanusiaan. Terima kasih kepada panel-panel kita yang telah dijemput pada hari ini iaitu panel Ani, Syua dan juga Lina kerana telah memberikan penerangan yang sangat jelas dan juga mantap mengenai moral development ini. Dari sini, conclusion yang saya dapat lakukan mengenai moral development adalah saya bersetuju dengan ke-6 teori Lawrence Colbert ini. Dan pembangunan moral adalah invariant dan kita melalui peringkat demi peringkat dan mengikut urutan tetap. Tetapi ada juga sesetengah individu yang tidak sampai ke peringkat akhirnya. Sekian, terima kasih.